Okey, sekarang ni kita nak masuk tajuk subtopik yang kedua, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. Sebab tu saya ulang balik membentuk rumus berdasarkan situasi. Sebab dalam penyelesaian masalah ni, dia ada membentuk rumus algebra, dia ada menukar perkara rumus, dan dia ada buat juga menggantikan nilai pemboleh ubah yang kamu dah belajar selama ni. Okey? Okey, yang pertama dia kata harga sebuah biskut dan keropok ialah RMX dan RMY masing-masing. Chong membeli 6 bungkus biskut dan 11 bungkus keropok dengan RMT. Ungkapkan T sebagai perkara rumus. Okey. Kalau kamu ignore dia dulu, kamu buat tak tahu dulu, kita kira lah ni kita nak keluarkan dulu dia punya rumus algebra. Okey, maklumat apa yang kita kena keluarkan dulu? RMX dan RMY. Okey, harga satu bungkus biskut berapa? RMX. RMX. Okey, harga bagi keropok berapa? RMY. RMY. Okey, berapa bungkus dia beli biskut? 6 6. bungkus. 6 bungkus. Lepas tu berapa banyak dia beli bungkus keropok ni? 11 bungkus. 11 bungkus. Okey, kalau dia punya orang kata apa? Jumlah yang perlu dibayar oleh dia, kita boleh wakilkan dengan huruf apa? P. T kan? Okey, RMT. Okey, sekarang ni macam mana kita nak bentukkan rumus algebra dia? Beritahu saya. X darab 6 X darab 6 tambah tambah Y darab 11 Y darab 11. Okey. Sama dengan RMT. Sama dengan RMT. Okey, bila kita pi dekat rumus algebra, kita tak mau RM. Kita tak mau RM. Maksudnya kamu hanya wakilkan dengan huruf sahaja. Okey, kalau kamu lihat yang ni pun sama. Bila kita tukarkan pergi dekat rumus algebra, kita dah tak mau sen. Kita nak hanya huruf dengan nombor sahaja. Kalau kamu tengok yang ni pun sama. Kita dah tak ambil dah meter tu. Kita hanya ambil nombor dan huruf. Okey, itu pesanan saya. Kemudian kita dah dapat lah kan dia punya okey, X darab 6 dapat berapa? 6X 6X tambah 11 darab Y. 11Y. 11Y. Okey, 11Y sama dengan T. Okey, saya nak tanya. Dia kata ungkapkan T sebagai perkara rumus. T ni jadi tak lagi perkara rumus? Dah. Dah jadi. Sebab apa dia dah jadi, Vanisha? Sebab dia tinggal seorang-seorang je lepas sama dengan. Oh, dia tinggal seorang-seorang lah. Okey, betul. Dan dia ada kuasa satu je. Jadi, kita dah jawab lah soalan yang pertama ni. Dia kata ungkapkan T sebagai perkara rumus. Okey, kita pergi soalan yang kedua dia. Saya salin siap-siap. Dia kata T sama dengan tadi 6X tambah 11Y. Betul tak? Okey, betul. Lepas tu dia kata hitung nilai X jika T sama dengan 115 dan Y sama dengan 8. Okey, sekarang ni dia nak siapa sebagai perkara rumus sebenarnya? X. Kuhan, sebab apa dia nak X sebagai perkara rumus? Macam mana kamu tahu? Hitung nilai X. Ya, betul. Okey, bila saya tahu X ni dia nak, saya nak kena buat apa? Saya nak kena tendang siapa? Kuhan. 11Y. Okey, betul Vanisha. 11Y. So, Kuhan, bila saya nak kena ubah dia pergi mana, Kuhan? Kuhan? Kamu okey tak? 9. Okey, kita akan ubah sebelah Y ni pi sebelah kiri. Okey, jadi kita akan dapat T sama dengan jadi apa ni Vanisha? Tolak.
tolak 11 Y. Lepas tu sama dengan 6X. sama dengan 6X. Okey, saya nak tanya sebab apa tadi kat sini kita dapat tolak? Dah lepas sama dengan. Okey, dan lepas sama dengan dan sebelum tu dia adalah operasi Tambah. okey, betul. Maksudnya kamu faham. Okey, bila sekarang ni kita adalah nak cari X. Lepas tu kita kena buat apa pula? Itu tukar kepada 115. Belum lagi. Ni X tak duduk seorang lagi. Ada 6 kat dia. Kita kena buat apa? Kena bahagi. Okey, bahagi. Macam mana buat? Si tolak 11Y bahagi 6. Bahagi 6 sama dengan? X. Bila sama dengan X ni, kamu tengok X ni dah seorang kan? Baru kamu boleh gantikan dia punya nilai. Kalau tidak nanti kamu akan buat salah. Okey, so berapa nilai T ni? 115. Tu 15 tolak 11 darab Y. Y berapa? 8. 8 per 6 sama dengan X. So berapa nilai X ni? Guna kalkulator. Ya, guna kalkulator. Berapa jawapan dia? 0.3. Dia tak bagi pecahan ke Vanisha? Bagi tadi. Berapa pecahan yang kamu dapat? 113. 113. So 1/3. Tak. Okey, sekarang ni 113, 1.6. kamu ambil dulu 11 darab 8 berapa? 88. Okey, 88. Lepas tu kamu tekan 115 tolak 88. 27. Okey, 27. 27 baru kamu bahagi dengan 6. Berapa kamu dapat? 4.5. Okey, dalam pecahan dia berapa Kuhan? 4 1/2. Okey, betul. 4 1/2 ataupun 9/2 kamu boleh tulis. Jawapan dia sama je. Ataupun dalam perpuluhan jawapan dia adalah 4.5. So, samalah jawapan dia. Yang penting dia ada salah satu daripada jawapan ni. Mana-mana kamu bubuh pun jawapan dia betul sebab nilai dia adalah sama. Okey? Nampak tak kat situ? Bila kamu nak guna bantuan kalkulator, okey, boleh, tak ada masalah untuk kamu selesaikan masalah. Tapi kamu kena kira satu-satu. Kan hari tu kamu kata kamu nak guna kalkulator dapat jawapan tak sama kan? Lepas tu saya pun ada tanya kawan saya, memang kalau kalkulator hitam ni kamu tak boleh buat terus macam yang saya buat kat kalkulator saya. Kamu kena kira satu-satu. Bila kamu kira satu-satu ni barulah kamu dapat jawapan yang betul. Tadi kamu kira sekali harum, betul tak? Okey. Ada apa-apa tak nak tanya soalan? Tak ada. Okey, faham aku Han? Faham cikgu. Okey. Okey, kita lihat pula soalan nombor 2. Panjang sebuah dewan yang berbentuk segi empat tepat adalah K meter dan lebar dewan itu ialah W meter. Perimeter dewan tersebut ialah P meter. Ungkapkan P sebagai perkara rumus. Okey. Dan ni saya nak tanya, bentuk segi empat tepat tu macam mana? Boleh lukis sikit dah atas kertas, tunjuk kat kamera kat saya. Saya nak tahu macam mana je. Okey. Kamu lukis dulu, kalau kamu dah siap kamu beritahu. Cikgu ni saya nak tunjuk ni segi empat tepat ni macam mana. Kamu lukis dulu. Okey, betul Kuhan. Tanya Vanisha dan Kuhan kerana kamu menunjukkan bentuk yang betul kat saya. Okey. Okey. So, bentuk dia adalah macam ni. So, dia kata panjang sebuah dewan berbentuk segi empat tepat ialah K meter.
So K meter tu duduk kat mana? Kiri kanan ke atas bawah? Atas bawah. Atas bawah. So sini K meter, sini pun K meter. Dia punya lebar berapa? W. W meter. Okay, W meter tu saya nak kena letak kat mana? Tepi. Tepi. Okay, W meter. W meter. Okay. Kemudian dia kata perimeter dewan tersebut ialah P meter. So kita tulis kat sini perimeter sama dengan P meter. Dia kata apa pula? Ungkapkan P sebagai perkara rumus. Okey, macam mana saya nak selesaikan persamaan ayat matematik untuk perimeter ni? P sama dengan P sama dengan K tambah W K tambah W tambah K tambah K tambah W. tambah W. Okey, sebab apa kita tambah depa semua ni? untuk Sebab dia nak tambah sekelilinging. Betul, dia Tadi. ukur keliling. Betul tak perimeter ni kan? Okey, lepas tu cikgu kena selesaikan lagi tak? Habis lagi kat sini ni. Belum. Okey, belum. apa yang kamu dapat? Kena buat apa ni? Kuasa 2 tambah W kuasa 2. Betul ke Kuhan? Kalau saya buat macam ni, W tambah W dapat berapa Kuhan? W kuasa 2. W. 2W. Okey, betul Vanisha, 2W. W kuasa 2 ni terhasil daripada apa? W darab W. Okey, W darab W. Okey, nampak tak tu Kuhan? Saya tak kata jawapan kamu okey, salah untuk W tambah W lah sebab dia adalah 2W. Tapi W kuasa 2 ni datang daripada operasi darab. 2W ni dia mai daripada hasil tambah. Jadi setiap operasi ni dia akan menghasilkan produk hasil yang berbeza. Kalau W tambah W dia akan dapat sama dengan 2W. Tapi kalau W darab W kamu akan dapat W kuasa 2. Nampak tak berbeza? Kuhan, kalau saya buat A tambah A berapa? 2A. 2A. Okey, kalau A darab A? A kuasa 2. A kuasa 2. Okey, cantik. Jadi kat sini cikgu boleh tulis W 2W. Kemudian apa lagi cikgu guna tulis? 2K. 2K. Okey. Kemudian cikgu nak tanya. Dia kata ungkapkan P sebagai perkara rumus. P kita ni sebagai perkara rumus tak lagi? Dah. Dah. Sebab apa? Sebab dia ada tinggal-tinggal soalan tak ada kawan. Betul. Maksudnya kamu faham lah perkara rumus tu maksud dia apa? Okey. Sekarang ni kita tengok soalan kedua. Dia kata cari W jika P sama dengan 48 dan K sama dengan 5. Okey, sana. P sama dengan 2W tambah 2K. Okey, dia kata cari W jika P sama dengan 48 dan K sama dengan 5. Sekarang dia nak perkara rumus dia sebagai apa? W. Sebab apa dia nak, macam mana kamu tahu dia nak W Kuhan? Nak cari W. Okey, betul. So sekarang ni, okey, yang ni saya nak tanya Kuhan. So sekarang ni saya nak W ni. Sekarang ni saya kena buat apa Kuhan? Kalau kamu tak tahu, kamu cakap. Kalau kamu tahu, kamu cakap kat saya. Tak ada masalah. Cikgu bukan nak marah pun. P sama dengan 48. Dah. Cikgu nak jadikan W ni dulu sebagai perkara rumus. Kena 2K tu kena pergi tolak belah P. Sebab apa Vanisha, abang aku Han? Sebab apa kita kena bawa P belah kiri ni? Sebab dia nak W.
Sebab kita dah tahu kita ni nak W. Kita nak W sebagai perkara rumus. Okey, betul. Sebelah W pun ada 2. Tapi kita tengok dia ada pasangan. Tambah 2K. So, kita kena tendang dulu yang tambah ni. P belah kiri. P dekat belah P ni dulu. Jadi, bila kita tendang dah, kita akan dapat apa? P tambah 2K. Tolak. Sebab apa tolak? Sebab apa tambah? Okey, saya tanya Kuhan dulu. Sebab apa dia tambah? Tolak. Sebab apa dia tolak, Kuhan? Tambah. Tukar sebagai tolak. Okey. Maksudnya kita tukar sebab dia melepasi apa, Kuhan? Operasi tambah. Okey. Dia daripada operasi tambah, dia tukar P tolak sebab dia melintasi sama dengan. Kalau dia tak lintas pun sama dengan, dia tak akan jadi operasi tambah. Tapi sekarang ni kamu tukar dia jadi operasi tolak sebab kamu pindah dia P belah kanan, belah kiri. Lepas tu dia melepasi sama dengan ni. Sama dengan ni kat sini. Dia nak P yang tepi ni. Nampak tak? Sama dengan ni dekat sini. Dia nak P belah sini. Sebab tu kamu tukar dia punya operasi. Okey. Sekarang ni kita tengok matlamat kita adalah W. Sekarang ni kita kena tendang siapa pula? 2. Nak P belah mana 2 ni? Kiri. Kiri. Okey. P belah kiri. So jadi apa? 2K tambah 2. Bahagilah. Sebab apa bahagi, Kuhan? Okey. 2W ni adalah hasil daripada 2W adalah hasil daripada 2 darab W. Okey, bila kita tahu kata operasi dia adalah darab, cikgu kata kalau darab melintasi sama dengan jadi apa, Kuhan? Bahagi. Ya, betul. Jadi bahagi. Jadi bila jadi bahagi kat sini kita akan dapat apa, Kuhan? Bahagi. Okey, bahagi P tolak 2K. Bahagi 2. Bahagi 2 sama dengan W. W. Sekarang ni W ni jadi perkara rumus tak lagi? Dah. Sebab apa, Kuhan? Dia jadi perkara rumus dah. Yang macam mana kamu tahu dia jadi? Sebab dia tak ada Kawan. Ya, dia tak ada kawan. Dia dah duduk seorang-seorang. Jadi kalau dia duduk seorang-seorang ni, kita panggil dia perkara rumus. Okey, bila dia dah duduk seorang-seorang ni, baru kamu gantikan nilai yang ada ni. Okey, berapa nilai yang ada ni? P sama dengan 48. 48 tolak 2. K sama dengan 5. 5. Bahagi 2 sama dengan W. Okey, berapa jawapan W ni? Tiga ke, cikgu? 43. Saat cikgu kira. Jawapan dia adalah 19. Okey, lah ni kamu buat macam ni. Kamu ambil dulu 2 darab 5 dapat berapa? 10. Okey, 10. Kamu ambil 48 tolak 10. Dapat berapa? 48 darab 10? 38. Okey, 38 bahagi 2? 19. 19. Nampak tak? Okey, bila kamu nak guna kalkulator ni, kamu kena darab satu-satu. Mula-mula kamu buat dulu 2 darab 5 dapat berapa, baru kamu ambil 48 tolak 10 dapat 38, baru kamu bahagi dengan 2. Okey? Okey. Okey. Jadi hari ni kita belajar 2 perkara. Yang pertama, kita belajar membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Jadi mula-mula kalau sebab cikgu tengok yang dulu kamu tak faham, jadi cikgu buat dulu ayat soalan yang macam sekolah rendah ada, tingkatan 1 pun ada soalan macam ni saya rasa. So yang ni bila tengok, okey, kamu faham konsep untuk buat.
Cuma bila nak pergi tukar rumus algebra sebelum ni, kamu tak tahu. Jadi, cikgu berharap bila cikgu tunjuk contoh yang macam ni, kamu akan faham untuk tukarkan dia. Okey, maksudnya, kenapa duduk kat nombor 1 ni, cikgu nak tunjuk nombor 2. Tunjuk yang ni lah, senang sikit. Okey, tunjuk yang ni, nampak sikit kat skrin ni. Okey, jadinya kamu akan lebih nampak. Maksudnya, kalau kat sini kamu bawa keluar dia punya formula, lepas tu kamu masukkan nilai. Tapi rumus algebra ni, kalau kita bawa keluar formula, kita nak gantikan dia dengan huruf. Kita nak wakilkan sebagai apa. Macam contoh X ni kamu tahu dia adalah mewakili tinggi Aisyah. Kalau Y ni mewakili siapa ni, Kuhan? Aini. Ya, tinggi Aini. Nampak tak? So, sebelum ni cikgu tengok kamu dah faham konsep. Jadi, bila kamu dah tahu formula dia, kamu hanya tinggal keluarkan dia punya huruf saja untuk tulis rumus algebra. Kalau kamu tak tahu, kamu tulis je formula biasa. Macam mana kamu nak selesaikan. Barulah kamu tukar pi rumus algebra. Okey. Yang kedua, kita belajar cara menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. Okey. Kalau cara menyelesaikan masalah melibatkan rumus ni, yang pastinya dia mesti akan minta untuk kita tulis rumus algebra. Yang ni perkara biasa. Sebab kalau dia nak suruh kita hitung nilai pun, kita kena tahu dulu rumus algebra. Contohlah soalan tu. Dia bagi soalan nombor 1 ni. Harga sebungkus biskut dan keropok ialah RMX dan Y masing-masing. Chong membeli 6 bungkus biskut dan 11 bungkus keropok dengan RMT. Tiba-tiba dia minta soalan terus, hitung nilai X. Awak tak nampak ni. Jika T sama dengan 115 dan Y sama dengan 8. Maksudnya kat sini, walaupun dia tak minta kat kamu rumus algebra, kita kena buat dulu rumus algebra tu. Faham tak? Sebab kalau kamu tiba-tiba nak masukkan nilai, macam mana kamu nak masukkan nilai sedangkan dia tak bagi pun formula ke apa ke. Jadi kamu kena buat dulu macam mana nak selesaikan harga yang perlu dia bayar ni. Barulah kamu boleh gantikan nilai. Nampak tak berkait? Kamu kena tahu tulis rumus algebra, tukar perkara rumus dengan gantikan nilai. Dan saya tengok untuk gantikan perkara nilai ni, kamu boleh gantikan. Cuma bila nak selesaikan tu, guna kalkulator ke, tak guna manual biasa ke, kamu kena buat satu persatu. Itu je masalah yang saya tengok yang kamu hadapi. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya saya? Tak ada. Kuhan? Tak ada. Okey. Untuk kelas minggu hadapan, iaitu hari Isnin, 8.30 pagi. Okey semua 8.30 pagi? Boleh. Cikgu nak kamu sediakan kertas A4, pen dan pensel, pembaris, gunting dengan protektor. So 5 bahan ni kamu kata ada kan kat rumah kamu kan? Ada. Okey. Dan kamu pun tadi bila saya try buat macam ni, kamu kata kamu tahu nak ukur sudut kan? Kalau tak ada apa-apa, cikgu akan buat aktiviti ni lah minggu hadapan kalau tak ada perubahan. Kalau ada perubahan, cikgu akan inform kamu semula pada hari Sabtu. Kiranya sebelum mula kelas, cikgu akan bagi tahulah. Dan kalau cikgu memang betul nak guna ni, cikgu akan ingatkan balik pada hari Ahad atau Sabtu. Okey? Okey, cikgu. Okey. Okey.